pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar tahun 3 program hubungan industri. Tidak dilupakan juga kepada Dr. Zurizah dan ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Nama saya adalah Mary Lynn Saul Anak Enggong, pelajar tahun 3 hubungan industri selaku moderator untuk e-seminar pada hari ini. Jadi topik e-seminar kita pada hari ini ialah Virtual Workplace and Employees Wellbeing, a practice of working virtually during the COVID-19 pandemic. Okey, dah tahu dalam bahasa Malaysianya adalah bekerja secara maya dan kesejahteraan pekerja. Satu amalan bekerja secara maya ketika pandemik COVID-19. Baiklah, jadi sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memberi peluang ini kepada ahli-ahli panel kita untuk memperkenalkan diri mereka. Jadi kita mulakan dengan ahli panel yang pertama dan diikuti dengan ahli panel yang seterusnya. Dipersilakan. Saya Nurhanisa binti Muhammadtan merupakan panel pertama yang akan mengulas cabaran yang dihadapi oleh para pekerja dalam melaksanakan virtual workplace. Assalamualaikum dan hai, nama saya Mustayani binti Lamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyifa Syahira binti Kamarudin dan saya merupakan panel yang ketiga yang akan membincangkan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh organisasi bagi memastikan kesejahteraan pekerja sentiasa terjamin. Baiklah, terima kasih kepada ahli-ahli panel kita sebentar tadi atas sesi pengenalan diri. Jadi, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk seminar kita pada hari ini. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah Virtual Workplace and Employees Wellbeing, a practice of working virtually during the COVID-19 pandemic. Jadi konsep virtual workplace ini sangat berkait rapat dengan konsep virtual working, okay, atau bekerja secara maya, di mana pekerja menggunakan teknologi moden untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau dengan kata yang mudah, bekerja secara online. Jadi di Malaysia kita dapat lihat aktiviti bekerja secara online semakin terkenal dan mendapat sambutan pada masa kini. Okey, ini adalah selaras dengan kemajuan pembangunan dan juga ekonomi negara. Jadi pada tahun lepas seperti yang kita dapat lihat apabila Perintah Kawalan Pergerakan atau yang kita kenali sebagai PKP dilaksanakan di seluruh negara. Okey, jadi kebanyakan sektor awam dan swasta telah mengubah corak pekerjaan mereka kepada virtual working. Okay? Ini adalah untuk mengekang penularan COVID-19. Keadaan ini juga turut memaksa banyak perniagaan syarikat-syarikat premis untuk berhenti beroperasi seperti biasa. Jadi oleh itu pandemik ini telah didakwa menyebabkan revolusi bekerja dari rumah berlaku kerana kebanyakan syarikat-syarikat utama telah beralih kepada penyesuaian telekomunikasi untuk memperlahankan penyebaran virus COVID-19. Jadi hal ini dikatakan telah mengubah corak bekerja masyarakat pada masa kini. Okey, bahkan ianya sudah pasti akan melibatkan kesejahteraan dan juga kesejahteraan dan produktiviti seseorang pekerja tersebut. Okay, contohnya rutin bekerja seseorang pekerja itu berubah dari bekerja di pejabat beralih kepada bekerja dari rumah. Okay, baiklah. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin tanyakan kepada setiap ahli panel apakah pandangan dan pendapat ahli panel kita tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi bolehkah panel-panel berikan sedikit pendapat yang ringkas terhadap tajuk kita. Okey, kita mulakan dengan ahli panel yang pertama dan diteruskan dengan ahli panel yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator kita pada hari ini. Definisi yang dimaksudkan dalam konteks tajuk seminar pada hari ini iaitu virtual workplace
adalah tempat kerja yang tidak terletak di mana-mana ruang fizikal. Biasanya dalam rangkaian beberapa tempat kerja secara teknologi terhubung tanpa sempadan geografi. Oleh itu, pekerja dapat berinteraksi antara satu sama lain dalam lingkungan kerja tanpa menghiraukan tempat kerja mereka dengan lokasi yang berbeza-beza. Tempat kerja maya ini adalah tempat kerja yang tidak terletak di suatu ruang fizikal, di mana pekerja dan pengurusan dihubungkan melalui rangkaian internet dan saling berinteraksi melalui telefon, Skype ataupun program perkomputeran awan yang lain. Pekerja ini boleh melakukan pekerjaan mereka di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Jika kita berbincang mengenai kesejahteraan pekerja, perlu diingati bahawa ianya bukan sahaja sekadar kesihatan fizikal, tetapi ianya lebih daripada itu. Kesejahteraan pekerja melibatkan kegembiraan mereka, kesenangan serta kepuasan kerja. Apabila berlakunya COVID-19, kebanyakan sektor pekerjaan terpaksa bekerja daripada rumah ataupun kita gelar sebagai virtual working. Dan keadaan ini telah memberi kesan kepada pelbagai komponen kesejahteraan pekerja. Oleh itu, topik yang kita akan bincangkan hari ini sememangnya topik yang amat menarik. Okey, baiklah. Terima kasih atas pandangan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, baiklah. Soalan saya kepada panel pertama, memandangkan virtual workplace ini telah menjadi salah satu bahagian dalam dunia pekerjaan pada hari ini, terutama sekali ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi, tidak mustahillah timbulnya masalah atau cabaran dalam pelaksanaannya. Jadi, saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, pada pendapat panel yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh pekerja dalam melaksanakan amalan virtual workplace ini? Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Antara cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan virtual workplace ini adalah penggunaan teknologi. Semua pekerja perlu mengadaptasi dan mempraktikkan penggunaan teknologi seperti Google Meet, Webex dalam persidangan mesyuarat secara maya. Contohnya dalam pandemik COVID-19. Perkara ini menjadi cabaran kepada pekerja kerana tidak semua pekerja mahir dan mempunyai pendan dalam penggunaan teknologi, iaitu lebih-lebih lagi bagi pekerja golongan senior, di mana mesti menumpukan masa untuk terus mengikuti perkembangan ini berubah dan teknologi yang semakin kompleks dan canggih. Kebolehan capaian internet yang juga menjadi penggunaan teknologi semakin mencabar lagi bagi pekerja dalam melaksanakan virtual workplace. Hal ini demikian kerana rangkaian akses internet yang tidak baik bagi setengah lokasi tempat tinggal pekerja mengganggu urusan pekerjaan pekerja. Selain itu, work-life balance juga merupakan cabaran kedua di mana pekerja juga membagikan masa dengan baik walaupun ada yang terpaksa melakukan dua pekerjaan pada masa yang sama. Maksudnya di sini pekerja perlu berjaya mengharmonikan domain kerja dan kehidupan, di mana kedua-dua domain ini perlulah seimbang. Sebagai contoh, pekerja Hung Kok Wai membawa anak perempuannya ketika berkomunikasi dengan rakan-rakan sekerjanya semasa perintah kawalan pergerakan. Oleh itu, perkara ini menunjukkan walaupun wujud kekangan semasa bekerja secara maya, tetapi ianya bukannya menjadi halangan kepada pekerja tersebut untuk meneruskan pekerjaannya dan menunjukkan beliau mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. Bukan itu saja, waktu bekerja terlalu lama juga menyumbang kepada konflik kehidupan kerja dan akhirnya pekerja kurang meluangkan masa bersama keluarga. Jadi ini menjadi cabaran yang besar, lebih-lebih lagi bagi pekerja wanita pada masa yang sama perlu menjadi seorang suri rumah. Cabaran yang ketiga adalah beban kerja yang meningkat. Bekerja secara maya sering dikaitkan dengan peningkatan beban kerja pekerja di mana mereka menjangkakan meningkatnya kecekapan dan inovasi sebagai hasil daripada penggunaan ICT semasa bekerja secara maya ataupun virtual workplace ini. Pekerja mesti menguruskan pelbagai aliran maklumat berbeza platform
Mungkin mereka berasa terlalu terbeban kerana panik berusaha untuk mengikuti dengan segala maklumat yang perlu diambil tahu dari masa ke semasa dalam bekerja secara maya ini. Mereka juga mungkin mengalami tekanan masa sekiranya ICT mengkehendaki mereka menyelesaikan jadual waktu kerja yang lebih cepat atau kurang. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nurhanisa atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan dengan cabaran virtual workplace terhadap pekerja. Okay. Ini adalah satu perkongsian yang sangat menarik. Baiklah. Seterusnya, saya ingin beralih pula kepada panel kita yang kedua. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh saudari Nurhanisa sebentar tadi berkaitan dengan cabaran virtual workplace, maka sudah pasti amalan virtual workplace ini akan memberi kesan kepada organisasi itu sendiri. Okay, di mana ia secara langsung akan melibatkan kesejahteraan pekerja-pekerjanya. Jadi, pada pendapat panel kita yang kedua, apakah kesan pelaksanaan virtual workplace ini terhadap kesejahteraan pekerja? Okay, dipersilakan. Wabak COVID-19 yang menular pada masa kini menyebabkan kita perlu patuh kepada SOP. Namun demikian, kehadiran COVID-19 ini tidak bermaksud kita perlu berkompromi dengan produktiviti tanpa melakukan apa-apa pekerjaan di rumah. Pandemik ini telah menyebabkan kebanyakan pekerja bekerja secara maya dan bekerja dari rumah dalam jangka masa yang panjang. Banyak sektor awam dan swasta serta pusat pengajian telah melaksanakan bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah ini atau bekerja secara maya, secara produktif ataupun kreatif boleh menjadi era dan paradigma baharu pada masa kini. Oleh hal yang demikian akan memberikan impak yang positif dan negatif kepada kesejahteraan para pekerja. Antara impak positif adalah dapat meningkatkan kepuasan kepada pekerja. Hal ini demikian kerana bekerja secara maya atau bekerja dari rumah dapat mengurangkan tekanan yang berkaitan dengan hari bekerja biasa. Sebagai contoh, pekerja tidak perlu untuk bergerak ke tempat kerja dan menghadap kesesakan lalu lintas seperti kebiasaannya. Selain itu juga dapat menawarkan lebih banyak fleksibiliti untuk pekerja menguruskan keluarga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tambahan juga, hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan dapat meluangkan masa yang lebih banyak dengan ahli keluarga. Pekerja juga dapat berehat daripada pergi ke tempat kerja dan ia akan membantu pekerja untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan mereka yang dapat mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat. Di samping itu, pekerja juga boleh memilih waktu bekerja yang lebih fleksibel. Kedua adalah meningkatkan produktiviti. Persekitaran yang selesa dapat mempengaruhi keselesaan pekerja yang seterusnya memberi kepuasan kepada pekerja itu sendiri. Faktor dalaman persekitaran seperti pencahayaan, kualiti udara yang baik dan suasana yang tenang adalah penting untuk kesihatan fizikal dan mental pekerja. Apabila bekerja dari rumah dan secara maya, pekerja itu boleh memilih tempat kerja yang mereka inginkan mengikut keselesaan pekerja tersebut. Tidak seperti di pejabat, di mana ruang kerja adalah diatur oleh majikan. Oleh hal yang demikian, bila pekerja bekerja dari rumah, pekerja bertanggungjawab untuk mengatur tempat kerja yang mereka inginkan, di mana keadaan rumah yang mungkin mempunyai persekitaran yang berkualiti dan lebih baik. Kesan yang ketiga adalah pengurangan kos. Pengurangan kos ni bukan sahaja dialami oleh majikan dan pihak pengurusan tetapi juga oleh pekerja. Kerana pekerja dapat menjimatkan perbelanjaan kos seperti pengangkutan dan makanan. Manakala organisasi pula dapat mengurangkan kos pengeluaran seperti bil elektrik kerana pekerja tidak berada di pejabat pada masa itu. Impak negatif bekerja dari rumah atau secara maya kepada kesejahteraan para pekerja. Impak negatif yang pertama adalah akan mengurangkan tahap moral pekerja, di mana apabila bekerja dari rumah,
atau secara maya akan menjadikan pekerja ini lebih sukar untuk menjalinkan hubungan dengan rakan dan mengurangkan interaksi secara bersemuka. Seterusnya, mereka tidak berpeluang untuk keluar bersosial dengan rakan dan menyebabkan akan mengalami penurunan pergerakan fizikal kerana hanya bergerak di kawasan persekitaran rumah mereka sahaja. Kesan ini juga akan dialami oleh pekerja yang berada di rumah bersendirian. Hal ini kerana bekerja dari rumah sepenuh masa tanpa ada sokongan sosial dan interaksi setiap hari boleh menyumbang kepada pengasingan sosial dan kemurungan. Seterusnya, impak negatif yang kedua adalah akan menjejaskan kesihatan pekerja. Bekerja secara maya dan bekerja dari rumah akan meningkatkan pendedahan kepada skrin berjam-jam lamanya. Kerana bekerja secara maya ini akan menggunakan komputer, telefon sepenuh masa yang boleh menyebabkan atau mengundang kepada keletihan badan, sakit kepala dan gejala yang tidak baik yang berkaitan dengan mata. Salah satu masalah juga untuk pekerja wanita kerana mereka mempunyai pekerjaan lain di rumah, iaitu melakukan pekerjaan ataupun melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal rumah tangga. Di samping mereka juga perlu melakukan pekerjaan hakiki, iaitu berkaitan dengan pekerjaan mereka di pejabat. Menurut Thomson 2020, terdapat beberapa kes seseorang ibu ini akan memilih untuk bekerja pada waktu malam dan mengorbankan waktu tidur mereka. Kerana waktu malam ini adalah salah satu waktu yang tenang di mana mereka dapat menumpukan perhatian mereka terhadap pekerjaan mereka dan mengelakkan gangguan yang kerap. Hal ini akan menyebabkan ibu bekerja tersebut mengalami keletihan fizikal dan emosi. Baiklah, terima kasih atas pandangan saudari Masturani, panel kita yang kedua mengenai kesan pelaksanaan virtual workplace terhadap kesejahteraan pekerja. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Jadi sebentar tadi panel yang pertama dan yang kedua telah memberikan buah pandangan mereka mengenai cabaran dan juga kesan pelaksanaan workplace ini. Jadi untuk panel yang ketiga, bolehkah panel yang ketiga menceritakan serba sedikit tentang pendekatan-pendekatan atau langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak organisasi bagi memastikan kesejahteraan pekerja sentiasa terjamin. Dipersilakan. Terima kasih, Cik Moderator. Sebagai pengurus sumber manusia, mereka perlulah mencari langkah yang proaktif dalam menghadapi cabaran tersebut. Terdapat beberapa langkah yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Pertama sekali dan kunci yang paling utama ialah komunikasi. Bekerja secara virtual boleh memberikan suasana kerja yang sunyi dan menyebabkan hubungan antara pekerja, sesama pekerja dan juga pengurus menjadi terganggu. Oleh itu, sebagai pengurus, mereka perlulah mencari ruang dan peluang untuk sentiasa berkomunikasi dengan pekerja. Cubalah untuk selalu berkomunikasi dengan walaupun hanya dengan bertanya kabar ataupun bertanya bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi yang berbeza. Dengan ini, secara tidak langsung, komunikasi yang sering berlaku antara pekerja dan pengurus ini mampu menimbulkan kepercayaan antara dua pihak. Keadaan ini juga memberi peluang kepada pekerja untuk menjadi lebih terbuka, menceritakan situasi yang mereka hadapi dan tidak segan untuk meminta pertolongan. Komunikasi boleh dijalankan secara panggilan video ataupun melalui online chat. Selain itu, untuk mengelakkan pekerja daripada berasa bersendirian ataupun kesunyian, pengurus boleh melakukan panggilan video bersama rakan sekerja yang lain, minum petang bersama ataupun berkongsi harian mereka. Dengan cara ini, hubungan sosial antara pekerja sesama pekerja berterusan walaupun secara maya. Apabila pekerja gembira dengan pekerjaan mereka, kesejahteraan mereka juga turut terjaga. Kedua, memberikan fleksibiliti kepada pekerja. Cabaran utama apabila bekerja secara virtual ini ialah berlakunya kekeliruan ataupun kecelaruan antara tanggungjawab sebagai pekerja dan tanggungjawab mereka di rumah. Hal ini kerana
Boleh jadi pekerja terlalu asyik membuat kerja sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka di rumah. Dan begitu juga sebaliknya, boleh jadi mereka sibuk menguruskan keluarga semasa waktu bekerja sehingga ianya menjejaskan kerja mereka. Oleh itu, pengurus perlulah memberikan fleksibiliti kepada pekerja dari segi jam bekerja. Pengurus boleh menyelaraskan waktu bekerja dengan tidak meletakkan waktu yang tetap. Sebaliknya, membenarkan pekerja memilih untuk bekerja pada bila-bila masa sehinggalah cukup jam bekerja. Dengan cara ini, mereka boleh mengatur masa di antara keluarga dan juga kerja yang mereka perlu lakukan. Selain itu, pengurus juga seharusnya tidak meletakkan matlamat ataupun tarikh akhir penghantaran tugasan yang tidak realistik. Hal ini kerana ianya boleh memberikan tekanan kerana pekerja terpaksa menyiapkan kerja mereka dengan segera. Tambahan pula, ianya juga memberikan kesan terhadap prestasi kerja mereka. Oleh itu, fleksibiliti masa bekerja amatlah penting agar pekerja tidak tertekan dan juga kesejahteraan mereka juga terjamin. Ketiga, menyediakan sumber keperluan pekerja seperti latihan bagi pekerja yang tidak mahir menggunakan teknologi dan juga membantu menyediakan tempat kerja yang selesa. Antara cabaran yang dihadapi apabila bekerja daripada rumah ialah terdapat pekerja yang tidak mahir menggunakan teknologi dan ianya menyukarkan mereka untuk melakukan tugasan. Oleh itu, pengurus boleh mengadakan satu latihan menggunakan teknologi secara dalam talian buat mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, pekerja boleh melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa sebarang kekeliruan semasa mengendalikan teknologi. Seterusnya, menyediakan persekitaran kerja yang selesa buat pekerja di rumah. Berpindah daripada tempat kerja yang selesa, luas dan mempunyai pelbagai kemudahan memberikan cabaran kepada pekerja. Apatah lagi mereka yang tidak mempunyai ruangan ataupun pejabat khas di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Lauren Witt yang merupakan Wellness dan Resilience Lead of Google, dia menyatakan bahawa ianya penting untuk memastikan pekerja sihat dan mempunyai akses terhadap sumber kesihatan dan kesejahteraan semasa waktu yang sukar ini. Oleh itu, syarikat Google telah memberikan pekerja mereka sebanyak $1,000 bagi melengkapkan keperluan pejabat ataupun ruang bekerja mereka. Ianya bukan sahaja bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada pekerja, tetapi dari segi kesihatan, pekerja memerlukan kerusi ergonomik. Syarikat Google mengambil berat akan hal ini kerana pekerja merupakan aset yang penting dan mereka perlu mengekalkan kesejahteraan pekerja untuk jangka masa yang panjang. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Syifa atas perkongsian sebentar tadi. Okey, baiklah, sebelum kita menutup seminar kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada soalan kepada semua ahli panel. Okey, jadi andai kata pada suatu hari nanti atau 1 atau 2 tahun akan datang, okey, pandemik COVID-19 ini berakhir. Pada pendapat ahli panel, adakah corak pekerjaan virtual workplace atau kita ketahui sebagai bekerja secara maya ini akan turut berakhir atau ianya akan kekal? Okey. Kita lihat dari konteks alam pekerjaan di Malaysia. Okey, kita mulakan dengan ahli panel yang pertama untuk menjawab dan diikuti dengan ahli panel yang lain. Dipersilakan. Pada pandangan saya tentang persoalan ini adalah tidak, kerana sebelum adanya pandemik COVID-19 ini saja, istilah atau penggunaan bekerja secara maya ini sudah sememangnya ada daripada dulu, namun kurang dikenali kerana tidak kerap diaplikasikan oleh para pekerja. Sebagai contoh, pekerja yang diarahkan bertugas luar daripada pejabat, apabila dia berhubung dengan rakan sekerja, melalui seperti video call ataupun apa-apa sahaja bentuk platform tanpa bersemuka, maka itu juga terkategori sebagai pekerja secara maya. Kini istilah ini tidak lagi asing memandangkan
Kehadiran pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang drastik dalam struktur cara bekerja di mana semua pekerja perlu mengadaptasinya. Berbalik kepada persoalan tadi, di mana adakah bekerja secara maya ini diteruskan, itu bergantung kepada polisi atau pengurusan sebuah organisasi tersebut jika ingin meneruskan. Mungkin ada yang masih ingin meneruskan corak pekerjaan bekerja secara maya ini, dan mungkin juga ada yang tidak meneruskan kerana rasa pekerjaan itu perlu dilakukan secara bersemuka. Mungkin majikan bagi organisasi yang menunjukkan corak pekerjaan bekerja secara maya ini masih mau meletakkan langkah penjagaan ataupun memudahkan pekerjaan para pekerjanya. Saja daripada saya. Pada pendapat saya tidak, kerana dengan melihat keadaan sekarang, bilangan kes sentiasa meningkat. Hal ini akan menuntut para pekerja untuk terus bekerja secara maya. Selain itu juga, bekerja secara maya ini akan menjadi salah satu norma baharu seiring dengan perkembangan teknologi dalam negara kita. Tidak, corak pekerjaan seperti ini telah lama dijangkakan akan berlaku seiring dengan perubahan teknologi. Tetapi saya yakin pelaksanaannya pada masa akan datang akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita atas jawapan yang sangat bernas sebentar tadi. Jadi di sini kita dapat simpulkan amalan virtual working atau virtual workplace ini mula dilaksanakan secara meluas ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau kita kenali sebagai PKP di Malaysia berikutan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi bekerja secara maya kini berhadapan dengan pelbagai corak pekerjaan yang mencabar dan pelbagai ragam. Tambahan pula, seseorang individu mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi budaya, amalan bekerja, bahasa dan sikap, dan yang paling utama adalah tahap penggunaan teknologi digital yang berbeza. Tambahan lagi, komunikasi dalam virtual workplace tertumpu kepada penggunaan media, media elektronik seperti yang kita dapat lihat, email, telefon, persidangan video dan banyak lagi. Jadi kebimbangan utama di sini adalah media elektronik mengurangkan pertukaran maklumat berbanding komunikasi bersemuka seperti yang kita dapat lihat dalam corak pekerjaan sebelum ini. Jadi isu-isu ini menyebabkan peningkatan konflik dan juga komunikasi. Kesesuaian antara media komunikasi dan kandungan komunikasi dan peranan komunikasi tersebut yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, kita dapat lihat. Jadi hal ini demikian kerana salah satu keperluan penting untuk komunikasi yang berjaya adalah kemampuan individu tersebut untuk bersama-sama setiap ahli dalam organisasi untuk berinteraksi dari masa ke semasa. Jadi keterlibatan setiap individu adalah sangat penting ketika virtual workplace dilaksanakan. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi berkongsi ilmu dan buah fikiran mereka berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dan akhir sekali saya akhiri sesi seminar kita pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menghadiri seminar kita pada hari ini dan juga kepada Dr. Zuriza kerana turut bersama dengan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.